Assalamualaikum dan salam Sarawak Kusang bersama saya Fatin Syahira Rosti. Tumpuan berita, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg mendedahkan Kerajaan Sarawak akan membangunkan kompleks pentadbiran daerah Siburan pada tahun 2023. Beliau menjelaskan pembangunan kompleks menerusi peruntukan khas itu kelak akan memudahkan penyampaian perkhidmatan kerajaan negeri kepada rakyat. Katanya sebelum ini urusan pentadbiran daerah kecil Siburan adalah di bawah pentadbiran daerah Serian dan kini Siburan sudah dinaik taraf sebagai daerah Siburan dan ditadbir oleh seorang pegawai daerah. Dan apabila dinaik, sudah tentu pejabatnya akan dibangunkan. Dan agensi-agensi kerajaan lain akan ditempatkan. Jadi bermakna kepada Datuk Jerry, kita akan membangunkan kompleks pentadbiran di Siburan. Ini akan kita laksanakan, ambil masa lah. Si dapat kini itu esok hari kita dah buat perancangan 2023 kita telah memberi peruntukan khas untuk menaik taraf Siburan dalam sudut kompleksnya. Jadi ini yang kita buat dan yang mendapat manfaat ialah rakyat kita di Siburan. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian Kompleks Sukan Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Chong Hua Siburan pada Selasa. Dalam pada itu, Premier Sarawak juga memberitahu Kerajaan Sarawak akan menaik taraf Dewan Masyarakat Siburan dengan peruntukan bagi tujuan itu akan diumumkan kemudian. Tambahnya, Kerajaan Sarawak juga mempertimbangkan cadangan jumlah ketua masyarakat bahagian Serian termasuk mewujudkan jawatan temenggung. Dalam perkembangan lain, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari berkata Kerajaan Sarawak prihatin dengan pendidikan sekolah-sekolah Cina termasuk sekolah jenis mubalih demi masa depan pelajar di negeri ini. Bagi tujuan itu, Kerajaan Sarawak katanya memperuntukkan sebanyak 10 juta ringgit kepada sekolah menengah Chong Hua setiap tahun bagi menaik taraf semula pembangunan sekolah selain mewujudkan sistem pendidikan yang efektif kepada sekolah-sekolah di Sarawak. Katanya sekolah jenis mubalih turut menerima dana daripada Kerajaan Sarawak menerusi unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR kerana terdapat beberapa sekolah di bawah pengurusan gereja seperti Methodist, Anglican dan Roman Katolik. Kami dua denan dari dulu memang menyebut pasal pendidikan ini. Sekolah Cina UEC mesti diiktiraf, kita rugi. Kerana banyak universiti di luar negara mengiktirafkan UEC. Singapura mengiktirafkannya, Amerika Syarikat mengiktirafkannya, Australia mengiktirafkannya, United Kingdom mengiktirafkan UEC. Wang lain iktiraf, kita si iktiraf, rugi kita. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Zohari menjelaskan bahawa sekolah rendah jenis kebangsaan Cina turut menerima geran sebanyak 12 juta ringgit setiap tahun. Kita bantu juga sekolah mubalir. Kadang-kadang menerusi uniform. Kerana kebanyakan sekolah mubalir adalah di bawah church. Sama ada Methodist, Anglican ataupun Roman Katolik. Jadi kita salurkan peruntukan sekolah mubalir, mission school. Lepas ya sekolah Cina, ya baru middle tadi. Sekolah rendahnya kita beri peruntukan 12 juta tiap-tiap tahun. Sekolah Cina yang sekolah rendah. Kenapa kita tak ada beza sama ada sekolah Cina ke sekolah mubalir ke sekolah awam? Kerana akhirnya yang kita mahu ialah kita memberi ilmu kepada anak kita. Sementara itu, Premier Sarawak turut menyeru kepada semua rakyat agar terus menyokong gabungan Parti Sarawak GPS demi kelangsungan pembangunan di Sarawak.
ke perkembangan di Limbang, agensi kerajaan dan swasta perlu memainkan peranan masing-masing membantu komuniti Penan di negeri ini agar tidak ketinggalan seiring dengan pembangunan Sarawak. Timbalan Primer Sarawak Dato' Amar Wang Tengah Ali Hassan berkata golongan tersebut memerlukan bantuan dari pelbagai sudut termasuk dalam bidang pertanian, penternakan dan sebagainya. Beliau berkata demikian dalam Majlis Penangguhan Bengkel Pembangunan Masyarakat Penan bahagian Limbang di Hotel Purnama Limbang pada Isnin. Dato' Amar Wang Tengah yang juga Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar 2 menambah Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS telah melakukan pelbagai inisiatif untuk membantu masyarakat ini dengan menyalurkan pelbagai bantuan. Dalam majlis ini, Dato' Amar Wang Tengah telah menyempurnakan penyerahan Warta Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri bagi kawasan Tedungan, Bidang, Terumbu, Paya Magliong dan Lembuak Limbang. Selain itu, beliau juga turut menyerahkan surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri bagi Kampung Berawan Limbang NCR dan kawasan Melanjan Limbang NCR serta menyerahkan cek pampasan tanah bagi projek pembinaan jalan baru dari Rangau ke Kuala Limbang. Beralih dengan laporan proses pengundian awal sempena pilihan raya umum ke-15 PR15 pada Selasa. Di Kota Semerahan, seramai 12,256 pengundi dalam kalangan anggota tentera serta pasangan di negeri ini mengundi awal di Dewan Serbaguna Kem Muara Tuang. Panglima Pemerintahan Medan Timur Tentera Darat, Lieutenant General Dato' Marzuki Muhammad dan isteri Datin Dafra Ahmad adalah antara yang terawal melaksanakan tanggungjawab membuang undi. Semasa ditemui media, beliau berkata segalanya berjalan lancar dan sempurna dari segi kemudahan yang disediakan pada PRU kali ini. Assalamualaikum, selamat pagi. So, ini semua warga ATM yang berada di Sarawak, kita akan mulakan pengundian awal. Jadi untuk keseluruhan di Sarawak ni lah, sampai 12,256 anggota tentera dan pasangan yang akan mengundi, yang mana melibatkan lebih kurang 10 kawasan parlimen. Jadi from here, daripada di kawasan sekitar Kuching, Sibu dan juga di Miri, so keseluruhan Sarawak. Jadi untuk anggota-anggota yang mana yang bertugas di sempadan, yang sekarang sedang melaksanakan tugas di sempadan, mereka telah pun kami buat undi pos. Yang hari ini ni, yang mana yang datang ni adalah mereka-mereka yang bertugas di Bengkalan, yang mana mereka ni termasuk pasangan di Unipos. So apa yang kami buat hari ni, macam di Kuching, di kawasan ni, di kawasan Stampi ni, di sini di Camp Henderson ada 3 tempat. Jadi saya rasa insyaAllah kepada semua warga tentera, insyaAllah mereka akan turun mengundi. Kami pun dah kira dan semua sekali nama dan sebagainya. Jadi insyaAllah mereka akan menjalankan tugas masing-masing. Katanya sebanyak 16 pusat mengundi awal PMA seluruh Sarawak akan dibuka jam 8 pagi hingga 6 petang di seluruh negeri ini. Antara yang turut mengundi awal adalah Panglima Division Pertama Infanteri Malaysia, Major General Hassan Embong serta isteri beliau. Sementara itu, calon gabungan Parti Sarawak GPS Parlimen Kota Semerahan, Dato' Rubiah Wang tiba jam 9 pagi untuk meninjau proses pengundian awal. Sementara itu, seramai 2,520 pengundi awal melibatkan anggota tentera dan pasangan bagi kerusi Parlimen Kota Semerahan mula menunaikan tanggungjawab mengundi awal di Dewan Bukavu Camp Penrisen Kuching pada Selasa. Proses pengundian ini dilaksanakan dari jam 8 pagi hingga jam 5 petang membabitkan 4 saluran. Tinjauan yang dilakukan wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS mendapati para pengundi mematuhi prosedur operasi standard SOP dengan menunggu giliran masing-masing di pusat pengundian. Untuk rekod, pengundian awal ini melibatkan 4,858 pengundi tentera dan 226 anggota polis serta pasangan di 4 pusat mengundi awal bagi Parlimen Kota Semerahan yang menyaksikan calon gabungan Parti Sarawak GPS, Dato' Rubiah Wang akan berdepan calon Pakatan Harapan PH Abang Halil.
Manakala seramai 82,229 pengundi berdaftar bagi kerusi parlimen ini akan turun mengundi pada 19 November depan bagi membolehkan rakyat Sarawak memilih kerajaan baharu pada PRU ini. Di Batang Lupa, proses pengundian awal turut berjalan lancar dengan 13 anggota polis Diraja Malaysia PDRM turun mengundi di Bilik Mesyuarat Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Seri Aman. Tinjauan UKAS mendapati pengundi hadir seawal jam 8.40 pagi di pusat tersebut. Pengundian awal itu telah melibatkan satu saluran manakala peti undi pula dibagikan kepada 3 iaitu untuk pengundi-pengundi polis Sebuyau, polis Lingga dan juga polis Beladin. Statistik daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menunjukkan Parlimen Batang Lupa mempunyai 43,072 orang yang layak mengundi dalam Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 kali ini. Kerusi tersebut akan menyaksikan pertembungan antara calon gabungan Parti Sarawak GPS Muhammad Syafiq Zulkifli, calon Perikatan Nasional PN Hamdan Sani dan calon Pakatan Harapan PH Well Maxwell Rogers. Dalam pada itu, seramai 157 pengundi awal melibatkan anggota polis telah menunaikan tanggungjawab mengundi awal bagi Parlimen Serian pada Selasa. Kesemua mereka membuang undi di pusat pengundian awal di ruang B Bilik Pengaman Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian. Pengundi yang terlibat merangkumi 148 pengundi bagi Dun Bukit Semuja dan 9 pengundi bagi Dun Terbedu. Untuk rekod, Parlimen Serian mempunyai seramai 65,273 pengundi berdaftar. Kerusi Parlimen Serian bakal menyaksikan pertembungan 4 penjuru membabitkan calon gabungan Parti Sarawak GPS Datuk Seri Dr. Richard Riyad Jaim yang akan ditentang calon Parti Tindakan Demokratik DAP Larry Jabol, calon Bebas Alim Impira dan calon Parti Sarawak Bersatu PSB LC Tinggang. Dalam perkembangan berkaitan, pusat pengundian awal di Rumah Perkap Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kernowit telah ditutup tepat jam 2 petang selepas proses pengundian awal berakhir. Menurut Ketua Tempat Mengundi Rumah Perkap IPD Kernowit, Olivia Kasimer, sebanyak 92.94% pengundi telah menunaikan tanggungjawab mereka dan 5 telah mengundi secara pos. Manakala seorang pengundi berada di luar kawasan menjadikan 98.82% pengundi berdaftar telah melaksanakan tanggungjawab mereka. Berdasarkan tinjauan yang diterima, hanya wakil calon gabungan Parti Sarawak GPS dan calon Pakatan Harapan PH yang dikesan hadir bagi meninjau proses pengundian awal. Manakala proses pengundian awal di Pusat Mengundi Awal di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kapit turut berjalan dengan lancar dan tenang. Difahamkan seramai 103 pengundi hadir menunaikan tanggungjawab mereka sempena Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15. Terdahulu, Timbalan Menteri di Pejabat Premier Sarawak Jefferson Jamit Unyat turut meninjau proses pembuangan undi di pusat tersebut pada sebelah pagi. Pusat mengundi itu ditutup tepat jam 2 petang. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.